Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminul Ashikin binti Harun. Pada hari ini akan membentangkan berkaitan dengan sejarah aliran pemikiran akidah dan apakah dalil-dalil ataupun ayat Al-Quran dan hadis yang telah mengisbatkan ataupun memperjelaskan berkaitan dengan hal tersebut. Pada mulanya, izinkan saya untuk memberi sedikit sebanyak info berkaitan dengan akidah itu sendiri. Akidah bermaksud ajaran agama yang telah pasti, tidak boleh dipersoalkan, manakala iman kita pula bermakna percaya adanya Allah dan kita patut mematuhi segala perintahnya, manakala kepercayaan pula bermaksud kita mengakui dan kita yakin dengan adanya ataupun kebenarannya Allah itu sendiri. Dari aspek akidah Islamiah, kita dapat lihat bahawa akidah Islamiah ini bermaksud ikatan antara manusia dan Allah SWT, iaitu Tuhan semesta alam dan juga bumi ini yang merupakan kurniaan Allah yang patut kita syukuri sebagai umat Islam. Simpulan ataupun ikatan antara umat Islam dan Allah ini mestilah disertai dengan pengakuan syahadah ataupun persaksian bahawa Allah itu Maha Esa dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Tanpa penyaksian yang kuat, maka penyaksian tersebut akan terbatal. Seterusnya, kita beralih kepada metodologi Al-Quran dalam penerapan akidah. Terdapat 4 metodologi Al-Quran dalam penerapan akidah. Yang pertama ialah kebebasan akal daripada paksaan dan taklid. Yang kedua ialah membentangkan akidahnya yang batil dan menetapkan kebatilannya. Yang ketiga, mengarahkan akal manusia untuk berfikir menerusi alam nyata. Dan yang keempat, membentangkan akidah yang benar dan menetapkan kebenarannya. Kita beralih kepada yang pertama, membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Dalam surah Al-Quran telah mengiktiraf akal manusia sebagai jalan untuk kita berfikir, dan juga Al-Quran telah mengajak setiap manusia, umat Islam, untuk berfikir dahulu sebelum kita membuat sesuatu kepercayaan. Al-Quran juga ajak kita untuk berfikir dahulu untuk memahami konsep akidah dan tauhid itu sendiri. Seperti mana dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah juga menyeru kita supaya tidak mengikut sesuatu kepercayaan tanpa kita membuat pengkajian dan kita perlu berfikir terlebih dahulu. Allah SWT berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wa fuaid kulla ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga semuanya itu akan diminta kita bertanggungjawabkan. Di mana pada hari akhirat nanti semua apa yang kita telah lakukan, apa yang kita percaya dan apa yang kita ikuti itu akan ditanya oleh Allah, dan juga seluruh anggota badan panca indera kita yang telah diciptakan oleh Allah itu sendiri akan uh, memberi dan juga dipertanggungjawabkan. Seterusnya, membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Al-Quran telah menerapkan akidah ke dalam diri manusia dengan pembebasan daripada taklid buta, iaitu mengikuti sesuatu kepercayaan tanpa mengkaji dan berfikir terlebih dahulu. Al-Quran melarang sama sekali untuk kita umat Islam mempercayai sesuatu tanpa berfikir dan mengkaji kebenarannya. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam itu sendiri daripada kesesatan, iaitu kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percaya, taut dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh dan tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi, menurut ayat ini, kita tahu bahawa sesiapa yang beriman dan juga menaruh sepenuhnya kepercayaan kepada Allah SWT, maka ianya simpulan ataupun ikatan keimanan itu adalah ikatan yang simpulannya kuat dan tidak akan putus. Dan
Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui sesiapa yang beriman kepadanya dan sesiapa yang kufur. Seterusnya, Allah juga berfirman dalam surah At-Tin ayat keempat, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Di mana Allah menciptakan manusia ini berada dalam keadaan sempurna. Kita mempunyai pelbagai panca indera, sungguh unik, dan pembentukan ini adalah daripada Allah dan Allah tahu sebaik-baik penciptaan tersebut mempunyai manfaat masing-masing. Seterusnya, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Al-Quran menerapkan akidah melalui arahan dan juga dorongan akal manusia untuk berfikir dan menganalisis alam nyata berbantukan anggota panca indera. Fenomena alam terdiri daripada diri manusia itu sendiri. Contohnya, Allah ingin membuktikan keesaan dan kekuasaannya dengan penciptaan manusia itu sendiri. Seperti mana kita boleh lihat, daripada penciptaan manusia, daripada manusia terjadi daripada segumpal daging dan juga boleh membentuk menjadi seorang janin dan akhirnya lahir dari seorang perut ibu yang kita tahu keajaibannya sungguh besar. Allah mencipta sesuatu bukanlah hanya sia-sia dan setiap ciptaan Allah itu mempunyai manfaat masing-masing. Hal ini telah dinyatakan. Allah telah berfirman, Allah telah menjawab persoalan ini dalam surah Al-Anbiya ayat 16. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Penciptaan alam semesta ini, iaitu langit dan bumi, bukan hal yang sia-sia semata-mata atau hal yang main-main. Penciptaan alam semesta adalah untuk tujuan yang benar. Salah satunya agar manusia ni menyembah dan mengenal Allah melalui ciptaannya. Jadi, mengapa Allah menciptakan manusia dan segala makhluk yang berada di muka bumi ini adalah tujuan dia untuk kita ni sembah dan kita kenal Allah melalui penciptaan makhluk-makhluk lain selain daripada manusia. Seterusnya Allah juga berfirman, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughni al-ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun." Katakanlah, wahai Muhammad, perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu, segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala rasul yang menyampaikan perintah Allah dan memberi amaran, tindakan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Dalam ayat ini, salah satu cara Allah hendak membuktikan keesaannya adalah dengan penciptaan langit dan juga bumi. Seperti kita tahu, bumi ini tidak boleh digambarkan betapa besarnya. Kita tidak boleh tahu betapa besar dan bagaimana bumi itu sendiri boleh terjadi. Ini adalah kekuasaan dan keesaan Allah. Allah telah memberi bukti kepada kita betapa berkuasanya Allah SWT, dan juga Allah telah utuskan rasul-rasul yang telah menyampaikan perintah-perintah Allah dan juga memberi amaran kepada kita umat Islam, manusia, segala larangan Allah SWT agar kita dapat faedah daripada suruhan dan larangan tersebut. Seterusnya, dalam surah Az-Zumar ayat 21 yang bermaksud, apakah kamu tidak memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah itu yang telah menurunkan air dari langit, iaitu hujan, maka di antaranya menjadi sumber-sumber air di muka bumi ini, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadikan kering, lalu kamu melihatnya kuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi kenapa Allah melahirkan ataupun menjelaskan ayat ini? Kerana Allah ingin membuktikan juga keesaannya berdasarkan keajaiban dan kejadian alam muka bumi ini sendiri.
Juga Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 43, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpulkan kelompok-kelompok, kemudian dia menjadikan tebal berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun di celah-celahnya, dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit dan gunung ganang awan yang ada padanya. Lalu ia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. Betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita lihat. Allah yang menciptakan segalanya. Allah yang menurunkan hujan yang datangnya daripada langit, dan hujan itu telah air-air hujan yang turun telah menyuburkan tanaman yang berada di muka bumi ini, dan tanaman-tanaman tersebut menjadi bercambah, bertumbuh menjadi kuning-kuningan, dan juga tanaman tersebut kemudiannya dijadikannya hancur berderai-derai, di mana Allah hendak menunjukkan setiap apa yang terjadi di muka bumi ini, setiap apa yang dijadikan oleh Allah SWT mempunyai pelajaran bagi orang yang mempunyai akal dan berfikir terhadap perkara tersebut. Dalam surah An-Nur tadi kita dapat lihat bahawa Allah juga yang telah mengarahkan awan untuk bergerak, dan juga Allah juga telah mengumpulkan kelompok-kelompoknya dan menjadikan awan tersebut berlapis-lapis. Lepas tu kita boleh lihat hujan pula turun dari celah-celah awan tersebut. Allah turun hujan dari langit, dari gunung ganang yang ada padanya. Allah juga menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Seterusnya, mendedahkan akidah yang batil dan menetapkan kebatilannya. Allah telah mendedahkan akidah yang batil seperti akidah animisme, Yahudi, Kristian, kemudian Allah telah mendedahkan penyelewengannya dalam Al-Quran. Al-Quran telah menyatakan dengan tegas dan jelas sesuatu kepercayaan dan akidah yang benar kepada manusia untuk diikuti. Kemudian Al-Quran juga telah membuktikan kebenaran kepercayaan tersebut dengan membawa bukti-bukti yang kuat sama ada secara logik ataupun realiti. Al-Quran sentiasa mencabar orang-orang kafir ini untuk merenung ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dalam surah Al-Fussilat ayat 37, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula kamu sujud kepada bulan, dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya. Kalau betullah kamu hanya beribadat kepada Allah, maka kamu akan mempercayainya. Jadi kalau kita ni telah yakin dan iman kita ni telah kukuh kepada Allah, jadi segala tanda kekuasaan Allah itu terjadi malam, siang, matahari, bulan, kita akan percaya. Dan kita juga janganlah sujud kepada ciptaan Tuhan, iaitu matahari, bulan dan sebagainya, kerana ia juga merupakan makhluk Allah dan Allah yang menciptakannya. Jadi, seterusnya kita dapat lihat dalam surah Al-Furqan ayat ketiga, dan mereka iaitu orang kafir mengambil benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang tidak dapat mencipta sesuatu pun, bahkan benda-benda itu diciptakan oleh penyembah-penyembahnya dari bahan-bahan di bumi. Dan benda-benda itu pula tidak berkuasa mendatangkan sesuatu bahaya ataupun sesuatu faedah untuk dirinya sendiri, dan tidak berkuasa mematikan ataupun menghidupkan ataupun membangkitkan hidup semula makhluk-makhluk yang telah mati. Jadi Allah telah berfirman, Allah telah menerangkan pun bahawa orang kafir ini mengambil benda-benda yang lain, iaitu benda itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu Taala, dan jadikannya sebagai Tuhan mereka, dan jadikan sebagai benda untuk mereka sembah. Dan Allah yang tidak dapat mencipta sesuatu pun, bahkan benda-benda itu diciptakan. Bahkan Tuhan-Tuhan mereka itu bukanlah
benda yang tercipta. Ianya semuanya telah diciptakan oleh Allah SWT. Mereka mengambil benda tersebut, benda yang telah diciptakan Allah dan menyembahnya. Sudah terang lagi bersebelum, maka orang kafir ini telah menduakan Allah SWT, sedangkan sifat Allah itu adalah Esa, di mana dalam surah Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Benda-benda yang disembah itu pula merupakan benda-benda yang tidak berkuasa dan mendatangkan bahaya serta tak datang faedah untuk manusia itu sendiri. Kerana benda-benda tersebut tidak berkuasa untuk mematikan dan menghidupkan ataupun membangkitkan semula makhluk-makhluk yang telah mati. Sebagaimana yang kita tahu, tugas-tugas itu adalah tugas-tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya dapat kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192, wa innahu latazali rabbul alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran yang di antara isinya kisah-kisah tersebut adalah diturunkan oleh Allah, Tuhan sekalian Adam. Di mana apa yang terdapat dalam Al-Quran itu, apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu adalah kata-kata Allah sendiri. Dan Allah yang telah berfirman, Allah yang telah menyebut serta menjawab persoalan manusia di dalam Al-Quran tersebut. Al-Quran itu sendiri. Seterusnya, kita berpindah kepada membentangkan akidah yang benar dan menetapkan kebenarannya. Telah dinyatakan oleh Allah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan malaikat-malaikat serta orang yang berpengetahuan pun naik saksi bahawa Allah itu berdiri dengan adil. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia adalah Tuhan yang Maha Perkasa lagi bijaksana. Ayat ini telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 18. Kita lihat juga dalam surah An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan oleh Rasulullah SAW, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan terlebih dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Seperti kita tahu, rukun iman di mana beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul dan juga beriman kepada hari kiamat itu merupakan satu kewajipan bagi kita sebagai umat Islam. Jika kita sempurna beriman kepada 5 perkara tersebut, maka telah sempurnalah iman kita kepada Allah SWT. Maksudnya kita telah kukuh dan kita telah yakin bahawa Allah itu Tuhan yang Esa. Dan pada sisi Allah jugalah anak kunci pembendaraan segala yang gaib. Tiada siapa yang mengetahuinya melainkan Allah sahaja yang tahu. Dia yang mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut, dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak ada biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur basah daun yang kering. Semua ada tertulis dalam kitab di Lauh Mahfuz secara terang-terangnya. Sebelum kejadian manusia itu sendiri, Allah telah sebelum Allah menciptakan kita, Allah telah menulis segala takdir kita, yang mana takdir tersebut telah tercatat di Lauh Mahfuz dan kita saja tidak mengetahui kerana semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita berpindah kepada akidah-akidah, perkembangan akidah di zaman Rasulullah dan zaman-zaman seterusnya. Pertama, di zaman Rasulullah, kepercayaan akidah umat-umat Islam pada zaman Rasulullah ini mempunyai kepercayaan yang kuat dan kukuh, di mana mereka ini bersih daripada sebarang syirik dan perkara-perkara yang khurafat. Juga pada zaman Rasulullah ini tidak timbul perbahasan ataupun pertelingkahan pendapat terhadap
umat Islam itu sendiri. Jika timbul sebarang isu ataupun sebarang perbahasan pada zaman tersebut, maka mereka akan terus bertanya kepada Rasulullah SAW, dan sekiranya Rasulullah tidak dapat menjawab persoalan tersebut, Rasulullah akan meminta mereka untuk tunggu sehingga wahyu diturunkan untuk menjelaskan berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi tidak ada sebarang perbahasan atau pertelingkahan antara umat Islam berkaitan dengan sesuatu hukum. Lagipun, umat Islam pada zaman baginda Rasulullah ini mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap agama kerana mereka telah hidup sezaman dengan Rasulullah. Segala benda yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikannya secara keseluruhan, dan juga mereka jika terdapat sebarang persoalan, ketidakfahaman, mereka boleh merujuk kepada Rasulullah itu terus, yang menyebabkan mereka ini lebih faham terhadap agama Islam itu sendiri. Seterusnya, kenapa Rasulullah melarang umat Islam mempersoalkan isu ketuhanan? Hal ini dapat dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nabi Muhammad menjelaskan bahawa tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah juga yang layak disembah, dan juga Dialah Maha Pemurah, Maha Mengasihani dan Maha segalanya. Kerana Dia adalah pencipta kita sebaiknya. Seterusnya, kita lihat pula akidah pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, di mana akidah pada zaman sahabat Nabi ni akidah yang kukuh sebagaimana pada zaman Rasulullah, kerana mereka yang hidup, kerana kita tahu Khulafa' Ar-Rasyidin ini merupakan sahabat baginda Rasulullah. Mereka belajar dengan Rasulullah, segala persoalan yang timbul mereka akan tanya kepada Rasulullah. Jadi di mana akidah mereka ini telah kukuh kerana mereka telah mempelajari berbagai berkaitan dengan akidah dan tauhid umat Islam itu sendiri. Ada perselisihan yang timbul, tetapi hanya masalah cabangan saja dan boleh diselesaikan. Mereka juga beriman mengikut zahir ayat Al-Quran. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan juga beriman kepada qada dan qadar Allah. Mereka beriman kepada seluruh perkara yang diciptakan oleh Allah SWT. Mereka juga mengelakkan diri mereka dari mentakwilkan ayat yang musyabahah. Mereka mengelakkan daripada mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, kerana ayat Al-Quran itu merupakan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad, dan kita tidak boleh seleweng ayat Al-Quran tersebut. Seterusnya, akidah pada zaman Saidina Uthman. Pada zaman Saidina Uthman ini telah berlaku pergolakan politik akibat pembunuhan Uthman, di mana telah berlakunya perang akibat perselisihan faham, di mana perang tersebut merupakan perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi antara Saidina Ali dan juga Muawiyah bin Sufyan, di mana Muawiyah ini tidak puas hati dengan Ali yang tidak seolah-olah mengabaikan hal yang berkaitan dengan kematian ataupun pembunuhan Uthman bin Affan ini. Tapi yang sebenar-benarnya Muawiyah ini tidak puas hati kerana jika Ali naik menjadi pemerintah, maka Ali akan ubah semua jawatan-jawatan di bawahnya dan menggantikan dengan orang-orang yang lebih berkelayakan. Jadi Muawiyah ini tidak mahu jawatan tersebut dilepaskan, jadi dia membuat satu persoalan ataupun pergolakan di antara mereka. Kita sambung kembali berkaitan dengan peristiwa tahkim, di mana telah tercetusnya daripada peristiwa tahkim tersebut perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali, dan keputusan tersebut berperang untuk menentukan siapa yang layak untuk menggantikan setelah Uthman meninggal. Seterusnya, pada zaman Bani Umayyah, kita dapat sebelum tu sebagai pencerahan, selepas zaman Khulafa' Ar-Rasyidin tadi merupakan zaman Abu Bakar, di mana zaman Abu Bakar ni Abu Bakar ni banyak memerangi orang yang murtad, orang yang enggan membayar zakat, dan juga kemunculan Nabi palsu. Jadi dekat sini tidak muncul lagi
penyelewengan, tetapi telah dekat zaman dekat zaman Abu Bakar itu sendiri telah muncul beberapa penyelewengan. Kita terus kepada zaman Bani Umayyah. Pada zaman Bani Umayyah, umat Islam mula membahaskan persoalan yang berkaitan dengan hukum hakam, dan juga umat Islam ni mula untuk mempersoalkan qada dan qadar Allah serta kebebasan dan kehendak manusia. Di zaman Bani Umayyah juga, persoalan dan pembahasan isu akidah ini semakin berleluasa kerana terdapat beberapa faktor seperti fahaman akidah yang sebelum ni, wujudnya beberapa golongan yang menghasilkan fahaman yang berbeza. Kerana pada zaman Bani Umayyah ni telah berlaku perluasan empayar. Agama Islam ni telah berkembang pesat, di mana unsur-unsur agama lama dalam diri penganut Islam yang baru masuk Islam ini, di mana orang penganut agama lain yang baru sahaja memasuki agama Islam, mereka mengamalkan agama Islam bercampur dengan agama lain, agama asal mereka. Mereka mencampur adukan agama asal mereka dan juga agama Islam. Maka lahir daripada pencampur adukan ini, lahirlah satu penyelewengan. Hukum-hukum. Maka lahirlah mazhab Khawarij, mazhab Qadariyah, Jabariyah dan Murji'ah. Contoh perdebatan berkaitan dengan akidah seperti isu qada dan qadar yang tadi. Manakala menurut Khairun Nas dan Muhammad Fariq 2013, pembalahan yang berlaku berkenaan dengan isu qada dan qadar ini telah membawa kepada perpecahan umat Islam akibat daripada isu lain yang timbul daripadanya seperti isu kafir mengkafirkan orang, sesat menyesatkan dan antara satu sama lain. Kerana pada zaman ini telah berlaku pelbagai penyelewengan terhadap agama Islam itu, muncul pelbagai fahaman yang telah mengkafirkan orang, yang melakukan dosa besar dan sebagainya. Bagi metod yang sering digunakan bagi menyelesaikan satu permasalahan ataupun soalan pada zaman Bani Umayyah ini adalah perdebatan, diskusi ataupun penggunaan logik akal. Dalam zaman Bani Umayyah telah wujud dua golongan hasil daripada pembalahan politik, iaitu golongan Syiah dan juga golongan Khawarij. Daripada munculnya Syiah dan Khawarij ni, muncul pula cabang-cabang penyelewengan yang lain seperti Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah dan Mu'tazilah. Seperti mana kita dapat lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 40, yang bermaksud, bukankah Nabi Muhammad itu dengan sebab anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seorang dari orang lelaki kamu, tapi ia adalah Rasulullah dan kesudahan segala nabi-nabi, dan ingatlah Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Jadi tidak ada isu Nabi Muhammad itu membawa akidah yang salah, kerana dalam Al-Quran sendiri Allah telah memberitahu bahawa Nabi Muhammad itu merupakan utusannya, dan kita sebagai umat Islam mestilah mengikut Nabi Muhammad SAW, kerana setiap wahyu yang diturunkan kepada Nabi itu wajib bagi kita sebagai umat Islam untuk beriman kepadanya. Nabi jelaslah bahawa Nabi Muhammad itu membawa akidah yang benar dan akidah yang diridai Allah SWT. Seterusnya, Allah juga berfirman dalam surah Sad ayat 65, Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah, Maha Esa, Maha Perkasa. Allah telah utus Nabi Muhammad ini supaya membimbing kita, umat Islam, supaya menjadi petunjuk ajar kepada kita, role model kepada kita, untuk memberi peringatan dan juga memberi tunjuk kepada kita, agar kita percaya dan kita mengakui bahawa tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Seterusnya kita berpindah kepada
beberapa kepercayaan yang menyeleweng yang kepercayaan tersebut telah berpindah daripada akidah yang asal, akidah Islam itu sendiri, di mana saya jelaskan di sini, iaitu fahaman Kristian. Orang Kristian ni, diorang berpandangan Nabi Isa ini tak sama, berpandangan berkaitan dengan Nabi Isa ni tak sama dengan pandangan kita dan tak sama dengan pandangan kita sebagai umat Islam. Kita umat Islam percaya bahawa Nabi Isa ini merupakan Nabi Allah SWT dan juga merupakan seorang Islam, membawa ajaran yang di mana Allah turunkan kepadanya. Tetapi orang Kristian telah menyeleweng dan menjadikan Nabi Isa ni sebagai satu sosok yang lain. Orang Kristian ni manggil Nabi Isa ni sebagai Al-Masih, dengan panggilan Jesus Christ. Dan Nabi Isa ni dianggap sebagai anak Tuhan ataupun Son of God ataupun God the Son. Mereka percaya yang akidah ketuhanan mereka iaitu Trinity. Trinity ni apa? Tuhan tiga, iaitu Tuhan Bapa, Allah, Tuhan Roh Al-Qudus, Malaikat Jibril dan Tuhan Anak, iaitu Nabi Isa. Diorang percaya bahawa Nabi Isa ni adalah anak Allah. Tuhan Anak atau Anak Tuhan ini bagi penganut Kristian mempunyai berbagai-bagai keistimewaan dan keagungan yang tersendiri. Sedangkan Islam menegaskan bahawa Nabi Isa bukan Tuhan Anak, tapi baginda adalah seorang Rasul Allah yang dituliskan kepada Bani Israel. Baginda adalah manusia yang mempunyai banyak mukjizat. Segala pegangan akidah Kristian terhadap Jesus Christ atau Nabi Isa dijawab panjang lebar oleh Allah dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Allah telah menjelaskan ia merupakan pandangan orang-orang kafir, orang Kristian ini adalah pandangan yang salah kepada Nabi Isa. Akidah yang mereka bawakan itu adalah akidah yang menyeleweng dan salah dari ajaran Nabi Isa yang asal. Kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 171. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Yang bermaksud, wahai ahli kitab, iaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, janganlah kamu melampaui batas dalam perkara ataupun agama kamu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan sesuatu yang benar. Sesungguhnya Al-Masih iaitu Nabi Isa itu sendiri, anak Maryam, hanya seorang pesuruh Allah dan kalimah Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam, dan ia juga tiupan roh daripadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga, Trinity tadi. Berhentilah daripada mengatakan sedemikian supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Allah merupakan Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, yang tidak mempunyai anak. Bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan di bumi, dan cukupkanlah menjadi pengawal yang mentadbir sekalian alam. Seterusnya, sebelum saya mengakhiri pembentangan pada hari ini, saya ingin mendiskusi satu lagi isu berkaitan dengan golongan etis, di mana golongan ini sangat berleluasa pada zaman sekarang lah. Golongan etis ini golongan yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan itu ada, di mana golongan ini adalah golongan yang sesat. Dalam Al-Quran telah membentangkan tentang beberapa kesesatan yang dilakukan oleh orang Yahudi kerana mempercayai bahawa Allah itu mempunyai sifat penat. Jadi, selain daripada orang etis tadi, adanya Yahudi dan juga Yahudi ini telah percaya bahawa Allah itu ada sifat penat. Allah itu penat. Tapi Allah telah mengisbatkan kenyataan mereka dalam
surah Al-A'raf ayat 54 untuk menindakkan berkaitan dengan perkara tersebut. Surah Al-A'raf tersebut berbunyi, sesungguhnya Tuhan kamu itu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu ia bersemayam di atas Al-A'raf, di atas Arash. Ia melindungi malam dan siang yang mengiringinya dengan deras, silih berganti, dan ia pula menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang yang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah Allah jualah tentu kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang maha mencipta dan mentadbir sekalian alam. Daripada sini kita dapat lihat ayat tersebut telah menjelaskan bahawa Allah itu tidak mempunyai sifat penat pun. Allah tidak ada sifat lemah di mana Allah itu adalah sempurna. Tidak ada makhluk yang lain lebih sempurna melainkan Allah SWT. Al-Quran juga turut memberitahu bahawa agama Nasrani merupakan agama yang sesat juga. Kerana percaya bahawa Allah ini ada anak. Seperti yang kita bincangkan isu sebelumnya, kita dapat lihat dalam surah Al-Ma'idah, orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu kerana dosa-dosa kamu? Tidak, kamu adalah manusia yang biasa di antara orang-orang yang diciptakan. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya, dan kepadanya semua kita kembali. Berdasarkan ayat tersebut dan berdasarkan huraian saya sebentar tadi, dapat kita lihat bahawa agama-agama yang sesat ataupun akidah yang menyeleweng ini dibawa oleh orang-orang yang tidak percaya akan kewujudan Allah, dan mereka selain daripada tidak percaya akan kewujudan Allah, mereka juga mengeluarkan ataupun menjelaskan satu akidah yang baharu, di mana akidah tersebut tidak berpaling kepada ajaran yang asal, iaitu akidah Islam. Jadi sebagai umat Islam, kita hendaklah membenteras segala penyelewengan akidah yang berlaku pada zaman kini dan menyekat segala penyelewengan ini daripada terus menerus tersebar kepada remaja ataupun golongan muda pada zaman sekarang. Sekian daripada saya. Terima kasih telah mendengar pembincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.